Selamat datang ke channel Cikgu Farid. Semoga video pengajaran ini memberi manfaat dalam pembelajaran kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dalam video tutorial. Okey, untuk kali ini cikgu akan masuk 4.3 iaitu bahagian transformer. Okey, so untuk transformer kamu boleh rujuk modul muka surat 123. Alright, so untuk pertama kita tengok dia punya standard pembelajaran dia 4.31 iaitu menghuraikan prinsip kerja bagi suatu transformer ringkas dan juga menghuraikan maksud transformer unggul. Okey, so apa maksud transformer? So transformer ni adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan ataupun menurunkan beza keupayaan arus unalik. So berdasarkan prinsip aruhan elektromagnet. Alright, so apa yang ada? Okey, struktur bagi suatu transformer ni dia terdiri daripada dua gegelung wayar yang dililit berasingan pada teras besi lembut yang berlapis. Okey, so dekat sini kita ada teras besi lembut lah. So teras besi lembut ni nampak dia ada banyak layer dekat sini . Alright. Kemudian apa yang dibuat ialah dia lilitkan. Okey, so ada gegelung lah, gegelung primer dan juga gegelung sekunder. Okey. Gegelung disambungkan pada voltan input dinamakan gegelung primer dan gegelung yang disambungkan kepada voltan output kita panggil sebagai gegelung sekunder. So dari segi simbolnya, lukisannya ialah ni adalah lukisan bagi transformer . Okey, so macam mana kamu nak kenal pasti yang mana gegelung primer dan yang mana gegelung sekunder. So untuk gegelung primer biasanya dia akan bersambung dengan satu power supply dalam bentuk arus ulang alik. Okey, so ni adalah simbol arus ulang alik lah. Kamu jumpa macam tu, itu adalah arus ulang alik. Alright. So gegelung primer, so bersama dengan situ, itu adalah gegelung primer dan ini adalah gegelung sekunder. Okey. So untuk gegelung primer dan sekunder, dari segi lilitan dia, dari segi kalau macam ni lukisannya, so ini kita boleh kenal pastilah sama ada dia adalah jenis transformer injak naik ataupun injak turun. So dalam kes ni kamu nampak asalnya 240, so hasilnya ialah 24. So auto ini adalah transformer injak turun . Alright. Okey, kita tengok sikit nota sebelah kanan . So frekuensi beza keupayaan sekunder VS adalah sama dengan frekuensi beza keupayaan primer VP. Okey, so magnitude beza keupayaan sekunder VS adalah bergantung kepada kadar bilangan litan gegelung primer dan sekunder. So dalam kes ni dia sama dalam rumus frekuensi. So frekuensi kedua-dua ni adalah sama. So yang membezakannya ialah dari segi keupayaan, beza keupayaan sajalah yang berbeza dekat sini . Alright. Okey, kita pergi dekat bawah. So macam mana prinsip kerja bagi suatu transformer? So transformer ni dia bekerja berdasarkan daripada aruhan elektromagnet. Okey, prinsip aruhan elektromagnet. Di mana bila beza keupayaan pada VP iaitu voltan primer ni dibekalkan kepada gegelung primer, arus lalik dia akan mengalir melalui gegelung. Okay, so pada gegelung tu kita alirkan dalam menggunakan beza keupayaan arus ulang alik lah. Okay, so apa berlaku ialah teras besi lembut tu dia akan dimagnetkan. Okay, so disebabkan arus ulang alik ni mempunyai arah dan magnitud yang berubah-ubah, so terdapat perubahan arah dan magnitud pada medan magnet. Okey, so teras besi lembut ni dia akan membekalkan medan magnet yang berubah-ubah arah dan magnitud pada gegelung sekunder. Okay, so medan magnet juga akan berubah-ubah wujud dalam gegelung sekunder. Okay, so medan magnet yang berubah ni lah yang akan menghasilkan arus aruhan. Okay, arus aruhan dan juga DGE teraruh pada voltan sekunder. So dia gunakan prinsip aruhan elektromagnet lah. Okay, sebabkan berlaku pemotongan flux magnet. Okay, perubahan yang ni akan mengaruh pada sebelah voltan sekunder. So voltan sekunder tu akan menghasilkan arus aruhan dan seterusnya DGE ulang alik teraruh iaitu voltan sekunder akan terhasil pada gegelung sekunder. So itu macam mana terjadi pada transformer. Okey, sikit nota. Adakah transformer ni boleh digunakan menggunakan bekalan arus terus? Okey, maksudnya adakah so dekat sini dia kata mengapa tidak boleh berfungsi. Okey, so transformer dia tak boleh berfungsi kalau menggunakan arus terus. Okey, so kenapa? Okay, sebabnya ialah dalam arus terus beza keupayaan yang digunakan pada gegelung primer dan beza keupayaan pada output pada gegelung sekunder dia akan menjadi sifar.
Okay, kenapa? Okay, sebabnya ialah bekalan arus terus ni dia membekalkan arus yang mantap. So mantap ni maksudnya bekalan nilai yang sama. So dalam gegelung primer ni mempunyai magnitude yang tetap dan arah yang tetap. Okay, so sebab itu medan magnet yang dihasilkan di dalam terang besi lembut mempunyai magnitude yang tetap dan arah yang tetap. So tidak ada pembentukan medan magnet yang berubah-ubah dalam gegelung sekunder. So bila tidak berubah, so tidak berlaku pembentukan flux magnet. So tidak ada arus arohan yang terhasil. Okey, tidak ada arus arohan yang terhasil lah. Alright, sebab tu tak boleh pakai bekalan kuasa arus terus. So kamu kena pakai bekalan kuasa arus ulang-alik sebab kita nakkan medan magnet yang berubah-ubah. Okey, medan magnet yang berubah-ubah tu yang menyebabkan arohan arus arohan terhasil pada gegelung sekunder. Alright, ciri-ciri. Okey, so kuasa. So dalam ni kita tengok apa yang dipanggil sebagai transformer unggul. So transformer unggul ni ialah suatu transformer di mana kadar pemindahan kuasanya tidak ada tenaga yang hilang dalam proses tu. Okay, so dalam pemindahan beza keupayaan daripada primer ke sekunder tu tidak ada yang hilang. So itu kita panggil sebagai transformer yang unggul lah. So apa yang jadi ialah kuasa input akan sama dengan kuasa output. Okay, so kuasa P sama dengan VI. Okay, so pada gegelung primer tu, VP darabkan dengan IP sama juga dengan VS darabkan dengan IS. So, kuasa pada gegelung primer dan kuasa pada gegelung sekunder adalah sama. Sebab tidak ada kehilangan kuasa dekat sini. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya lah. Alright. Okay, so apa itu VP? So, cikgu tulis power dekat sini ya. So, rumus power P sama dengan VI. Ini adalah rumus pengiraan kuasa. Alright. So VP ialah beza keupayaan primer dan VS ialah beza keupayaan sekunder. So IP ialah arus primer dan IS ialah arus sekunder. So ini perkadaran dia yang sini diguna pakai disebabkan dia punya power dia sama, tidak ada kehilangan kuasa. Maka VP darabkan dengan IP adalah sama juga dengan VS darabkan dengan IS. Okay. So daripada rumus ini nanti kita boleh kira kecekapan. Okay. Alright. So apa itu kecekapan? So dalam transformer sebenar, so sebahagian tenaga dia akan hilang. Macam kita cas telefon lah. Okay. So yang dibekalkan tu tak semua convert menjadi tenaga. Maksudnya masuk kepada bateri lah. So ada sebahagian tu hilang. Okay. Dia hilang dalam bentuk apa? So kebanyakannya adalah dia akan hilang dalam bentuk tenaga haba. Okay, so dalam transformer yang sebenar ni, sebahagian tenaga dia akan hilang akibat daripada pertama ialah kita sebut dia sebagai kesan pemanasan dalam gelung tu. Sebab tu kamu pegang pada charger tu, bila charge akan panas lah pada charger tu sendiri dan juga pada bateri phone pun akan panas juga. Yang kedua ialah kesan daripada arus pusar yang teruh di dalam besi. Okay, kesan daripada magnet dan nyah magnet lah. Terang besi lembut ni dia mudah dimagnetkan dan dia mudah juga dinyah magnetkan. Okay, tapi dia ada kesan, kita panggil sebagai kesan arus pusar yang teraruh dalam teras besi. Okay. Yang ketiga, memagnetkan dan menyah magnetkan teras besi. So ini pun akan menyebabkan heat juga, kepanasan. Dan D ialah kebocoran garisan medan magnet ataupun flux magnet, pemotongan yang terhasil. Flux magnet ialah gabungan antara dua medan magnet lah. Okey, kecekapan. So, macam mana kamu nak kira kecekapan? So, kecekapan dikira menggunakan rumus. Kita ambil kuasa output bahagi dengan kuasa input darabkan dengan 100%. Okey, so kuasa output ialah VS darabkan dengan IS. Ataupun kita ambil P lah dulu. Okey, PS per dengan PI. Okey, darabkan dengan 100%. Ataupun boleh juga gantikan PS. So, PS ialah VS darabkan dengan IS. Kuasa input ialah VP darabkan dengan IP. Darabkan dengan 100%. So, di depan dia ialah kecekapan lah. Tulislah kecekapan lah. Kecekapan. Alright. Selain daripada tu, untuk transformer, so kita boleh guna pakai yang ni ya. NS. Okey. NS per dengan NP sama dengan VS per dengan VP. Okey. NS maksudnya kamu ambil sekunder bahagi dengan
primer. Okay, so ini adalah rumus bagi pengiraan dalam suatu transformer. So NS apa? NS adalah merujuk kepada bilangan lilitan gegelung sekunder dan NP ialah bilangan lilitan gegelung primer. Apa itu VS? Beza keupayaan pada gegelung sekunder dan juga VP ialah beza keupayaan pada gegelung primer. Alright, so yang ni nanti bawah ni ada contoh sikit lah pengiraan melibatkan dengan transformer. Okay, so kita tengok dulu jenis transformer yang ada. So untuk transformer kita ada dua jenis. Yang pertama kita panggil sebagai transformer injak naik, yang ini. Dan yang kedua kita panggil sebagai transformer injak turun. Alright, so dari segi lukisan, bezanya ialah pada bilangan lilitan gegelung primer dan juga sekunder. So kalau injak naik, primer dia sikit, sekunder dia banyak. Kalau injak turun, primer dia banyak, sekunder dia sikit. Itu saja beza. Okay, yang lain sama. So pada primer mesti ada bekalan arus ulang alik. So kalau dia gunakan bateri, so bateri arus terus. So katakan kamu nampak gambar ni, yang ni tak akan jadi. Okay, so tidak akan ada aruhan yang terhasil lah. Kalau dia guna bateri lah. Kalau dia guna arus ulang alik dekat sini, yang ni gunakan arus ulang alik. So ada arus aruhan yang terhasil lah. Alright. So injak naik, VS, voltan sekunder adalah lebih besar daripada VP. Bilangan lilitan sekunder lebih besar daripada MP. Yang bezanya, yang lain sama saja. Gegelung sekunder disambung pada voltan output. Formula untuk pengiraannya kita guna NS per NP sama dengan VS per dengan VP. Gegelung primer disambung dengan voltan input dan dua gegelung wire berasingan pada teras besi lembut berlamina. So kita akan lilitkan pada kiri dan kanan lah. Biasanya digunakan macam ni lah bentuk ni lah. Alright, so apa beza di antara injak naik dan injak turun? So injak turun of course sekundernya adalah lebih kecil daripada primer, voltan primer, dan juga bilangan lilitan gegelung sekunder kurang daripada bilangan lilitan gegelung primer. Okay. Okay, so apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kecekapan transformer dan cara untuk meningkatkan kecekapan? Okay, punca. Okay, so pertama untuk nak meningkatkan kecekapan. Okay, nak meningkatkan kecekapan, kamu kena tahulah so apakah punca-punca kehilangan tenaga dan juga cara mengatasi. Okay, pertama. Okay, punca kehilangan tenaga yang pertama adalah rintangan pada gegelung tu sendiri akibat daripada kesan pemanasan, penghasilan haba dan juga kehilangan tenaga. Okay, so untuk kehilangan tenaga, macam mana nak mengira kehilangan tenaga? So kehilangan tenaga kita guna rumus E ataupun Q sama. E dan Q adalah sama saja. E ialah tenaga, Q ialah tenaga haba. Sama dengan I kuasa 2 RT. Okay, cikgu tukar sikit. Okay, tulisan yang cerdas, senang sikit. Okay, so E sama dengan I kuasa 2 darabkan dengan RT. Okay, so ni adalah rumus macam mana kamu nak cari tenaga yang hilang. Tenaga yang hilang. Okay, so cara atasi, kita akan gunakan dawai kuprum. Okay, so ada lagi dawai yang kurang rintangan tapi kuprum dia lebih sesuai. Okay, sebabnya dari segi faktor harga lah. Okay, so nak gunakan emas dia kurang rintangan tapi tak kena guna emas kan. Okay, so ini dekat sini, so cara atasi ialah kita akan guna kuprum tapi kamu gunakan kuprum dengan yang lebih tebal. So bila lebih tebal, kesannya ialah rintangan dia lebih rendah dan juga bila rintangan rendah mengakibatkan pengurangan penghasilan haba. Alright, next. Punca kehilangan tenaga yang kedua adalah akibat daripada arus pusat dalam teras. Okay, so arus pusat ni apa benda? Okay, so pemutaran elektron. So elektron yang lalu dalam teras ni disebabkan oleh perubahan magnet-magnet yang berubah. So arus lah. Pergerakan arus lah. Okay, pergerakan arus. Alright. So cara atasinya kita gunakan teras besi lembut yang berlamina. Okay, menghasilkan haba arus pusar. Okay, so dalam kes ni dia akan menghasilkan haba yang lebih rendah. Okay, kalau guna teras besi yang berlamina lah dekat sini ya. Yang ketiga, kesan histeresis. Kehilangan tenaga semasa proses pemagnetan dan penyahmagnetan.
Okey, so dia hilang tenaga dalam bentuk haba juga. So kebanyakan benda lain pun adalah akibat daripada haba. Yang ini kita gunakan teras besi lembut. Okey, so teras besi lembut ni mudah dimagnetkan dan mudah dinyah magnetkan. Okey, so kalau tak gunakan teras besi lembut, dia susah nak hilang kesan magnet tu. Okey, so kena gunakan teras besi lembut, dia mudah dimagnetkan dan dia mudah dinyah magnetkan. Yang ni ialah kehilangan tenaga semasa proses magnet dan nyah magnet. Alright, yang keempat ialah dari segi kebocoran flux magnet. So, tenaga elektrik hilang kerana kehilangan sebahagian daripada flux magnet yang terhasil daripada gegelung primer. Menyebabkan digi taruh di gegelung sekunder menjadi lebih kecil. Okay, so maksudnya dari segi pemotongan flux magnet itu ada yang terkeluar daripada sempadan. Okay, kebocoran flux magnet ini tak dapat diatasi lah. Okay, so tapi kita boleh kurangkan. Okey, dengan cara ialah kamu rekakan bentuk teras. Okey, so kita akan gunakan bentuk teras macam ni lah, segi empat macam ni lah. Di tengah. Alright. Melilitkan gegelung sekunder di atas gegelung primer. So kamu tengok pada gambar pertama tadi, dia ambilkan gegelung primer dan juga gegelung sekunder tu dia duduk sekali. Okey, nak mengelakkan daripada kebocoran lah. So kebocoran ni maksudnya kalau yang ni primer, so dia ada flux dia, flux magnet dia. Okey, ada medan dia lah dekat sini kan. So yang ni pun ada medan dia kan. Yang ni pun ada medan dia juga. Okey, so pemotongan dekat situ, aruhan yang dia terjadi tu dia tak terkeluar. So duduk dekat-dekat. So daripada aruhan tu lah menghasilkan voltan sekunder kan. So yang ni tak nak jadi kebocoran flux magnet, so kamu buat macam ni dan lilitkan sekunder dan primer sekali lah. Yang ketiga ialah mengurangkan jarak di antara gegelung sekunder dan gegelung primer. So kaedah yang ketiga ialah kamu dekatkan. Okey, dekatkan primer dan sekunder dekat sekali. Okey, so ada tiga. Satu ialah reka bentuk teras macam ni. Yang kedua, lilitkan gegelung primer dan sekunder sekali. Dan yang ketiga ialah kamu juga boleh meletakkan gegelung primer dan sekunder dengan lebih dekat. So kalau kamu nak letak sekunder dan primer dalam keadaan asing boleh juga, tapi kita letak dalam keadaan jarak yang kurang. Alright. So sebabnya ialah sambungan flux magnet yang lebih baik antara gegelung primer dan juga gegelung sekunder. Okay, next. Tengok dari segi penghantaran tenaga elektrik. Okay, so ni adalah salah satu daripada kegunaan pada transformer lah. So, transformer banyak digunakan pada alatan. Contoh utamanya adalah dari segi penghantaran tenaga elektrik. Okay, so tenaga elektrik kebanyakannya dihantar dalam beza keupayaan yang tinggi menggunakan arus ulang alik. Okay, so dekat dengan empangan yang menghasilkan voltan yang tinggi. Okay, so sebelum dihantar, dia akan lalu pada satu transformer, iaitu transformer injak naik lah. Okay, so tujuannya ialah untuk naikkan beza keupayaan. Okay, untuk naikkan beza keupayaan voltan lampau tinggi, iaitu kepada 100,000 volt lebih lah. Okay, 100 untuk lebih tepat, nilainya ialah 110,000 volt ataupun 132,000 volt. Alright, so beza keupayaan yang ditingkatkan ini akan menyebabkan penghantaran kuasa dengan arus yang kecil. Okay, so tengok balik tadi rumus kehilangan tenaga. Okay, so Q E ya. So E sama dengan Q pun sama dengan Q, iaitu sama juga dengan I kuasa 2 RT. Alright. Okay, so ni adalah rumus pengiraan tenaga yang hilang. Okay, so bila kamu tinggikan nilai voltan, so apa yang jadi ialah nilai arus akan lebih rendah. So bila nilai arus yang lebih rendah, so penghasilan tenaga yang hilang pun adalah lebih rendah lah ataupun kurang. Alright, next kita akan gunakan transformer injak turun untuk menurunkan beza keupayaan yang sampai sebelum dihantar kepada pengguna ataupun dihantar kepada kawasan-kawasan perindustrian, kawasan-kawasan perumahan, kawasan-kawasan kilang dan sebagainya lah. Okey, sebab yang dihantar tu dalam bentuk 100,000 volt lebih. So yang sampai dekat rumah macam dekat plug kita pakai 240 sahaja. So untuk turunkan tu kita akan menggunakan transformer injak turun. Alright, untuk penghantaran elektrik ya, kita menggunakan satu sistem yang kita panggil sebagai sistem rangkaian grid nasional. Alright. So dalam sistem rangkaian grid nasional ni, dia merupakan satu sistem rangkaian kabel voltan lampau tinggi ya, dalam satu sistem rangkaian yang tertutup, di mana dia menghubungkan semua stesen kuasa utama
di negara ini dengan semua pengguna utama, terutamanya di perumahan, pejabat bandar dan juga kilang-kilang. Okay, so di mana untuk sampai tu dia akan hantar dulu. Okay, cuba kita tengok daripada pertama. Alright, so dia hantar pertama daripada stesen janakuasa. So daripada stesen janakuasa biasanya dia keluar dalam nilai voltaj yang tinggi lah, iaitu 25 kilo volt. Okey, 25,000 kilovolt. Kemudian dia akan sampai kepada satu transformer. So transformer ni digunakan untuk menaikkan. Sebelum dihantar kepada kawasan-kawasan lain, so dia akan naikkan sehingga 275,000 sehingga kepada 400,000. Okey. So untuk penghantaran ni dia akan menggunakan super grid. So super grid ni ialah kabel-kabel yang tinggi lah. Kalau kamu tengok dekat pencawan-pencawan yang tinggi yang berentasi antara negeri-negeri ya. So itu menggunakan super grid. So super grid biasanya menggunakan nilai voltaj yang sangat tinggi, 275 ribu volt sehingga 400,000 volt. Alright, kemudian dia akan sampai kepada satu transformer sebelum dia turun kepada kawasan-kawasan industri, berat, industri ringan, kepada bandar, kampung dan juga perumahan lah. Okey, so transformer yang kedua, dia akan menurunkan. So yang ni ialah injak naik. Okey, dekat pertama ni adalah injak naik. Kemudian seterusnya ialah kamu akan jumpa semua adalah injak turun. So yang ni dia turun kepada berapa? Daripada 400 dia turun kepada 132. Okay. Lepas tu dia akan turun lagi. Ada transformer yang ni turun kepada 33. Kemudian kita ada satu lagi injak turun kepada 11. Kemudian untuk bandar, perumahan dan sebagainya, ini turun banyaklah. Daripada 11,000 turun kepada 400. Kemudian kepada plug dekat rumah kita ialah 240 volt lah. Alright, so yang naiknya hanyalah kita ada dekat sini, kita ada satu saja. Okay, transformer injak naik ada satu je. So lepas daripada tu semua adalah kebanyakannya adalah transformer injak turun. Okay, so yang ni pun adalah injak turun lah. Yang super grid yang besar, yang ni kemudian yang grid ni dalam antara negeri lah. Alright. Okay, so tenaga elektrik dijadikan di stesen kuasa di mana beza keupayaan ditingkatkan dengan menggunakan transformer injak naik untuk mengurangkan arus. Okay, so tenaga elektrik dihantar dengan beza kepayaannya dia tingkatkan. Okay, untuk apa? Untuk mengurangkan arus yang mengalir. Okay, so ini mengurangkan kehilangan kuasa. So kenapa dia tingkatkan voltan? Okay, so pertama adalah untuk mengurangkan arus. Di mana kesan dia ialah bila dikurangkan arus, ini akan menyebabkan pengurangan kehilangan kuasa dalam kabel semasa penghantaran. Okay, so ini nanti ada kaitan dengan sebelah kiri. So nanti lagi cikgu cerita. Alright, di substation sebelum penghantaran kepada pelbagai pengguna, so voltaj lampu tinggi ni akan dikurangkan dengan menggunakan transformer injak turun. So kita ada injak naik satu je lah. Sebelum dihantar tu dia akan naikkan dulu, kemudian bila dah sampai tu dia akan turun. Mengikut kepada kapasiti penggunaan. So untuk rumah biasanya menggunakan 240 volt. 240 volt. Untuk bandar, untuk kilang dan sebagainya barulah menggunakan nilai voltaj yang lebih tinggi. Okey, kita tengok dulu sebelah kiri ya. Tenaga. Okey, so tenaga yang hilang dalam kabel penghantaran tenaga elektrik dan kelebihan penghantaran voltan tinggi. Okey, so yang ini ialah dalam penghantaran tenaga, iaitu menggunakan sistem rangkaian grid nasional. So dalam penghantaran itu kenapa dia meningkatkan nilai voltannya? So ada kaitan dengan kehilangan tenaga lah. Okey, dia berkait dengan kehilangan tenaga semasa penghantaran. Okey, yang pertama, kesan pemanasan disebabkan oleh rintangan kabel yang menyebabkan kehilangan tenaga elektrik sebagai tenaga haba. So pertama ialah kehilangan dia pertama adalah daripada haba, iaitu kesan daripada pemanasan akibat daripada penghantaran yang menggunakan kabel. So kabel tu sendiri ada rintangan dia. So rintangan tu yang pertama ialah menyebabkan tenaga haba lah, pemanasan. Yang kedua, okey, so apabila arus mengalir dalam kabel, so kehilangan kuasa P pemanasan ialah melalui rumus. So kita boleh kira so berapakah kuasa yang hilang. Alright, so kuasa yang hilang kamu ambil rumus P sama dengan I kuasa 2R. Okay, so kuasa yang hilang P sama dengan I kuasa 2R. Alright, sebab tu dia tingkatkan nilai voltan ni, kemudian dia nak mengurangkan nilai arus. So bila arus kurang, so kuasa kehilangan kuasa pun akan berkurangan. Alright. Tiga, kuasa yang hilang boleh dikurangkan dengan yang pertama ialah kita mengurangkan rintangan kabel, iaitu menggunakan kabel yang kurang rintangan lah. So dekat kes ni biasanya menggunakan kuprum.
Yang kedua, mengurangkan arus yang mengalir dalam kabel dengan cara kita tingkatkan nilai voltan. Tingkatkan nilai voltan, arus dia akan kurang. Okey, seterusnya yang keempat, oleh itu untuk mengurangkan rintangan kabel, wayar kabel tebal digunakan. Contohnya ialah kuprum ataupun aluminium. So dua bahan ni adalah bahan yang di mana dia punya rintangan dia adalah rendah lah. Alright, dan yang kelima, kuasa penghantaran. Kuasa yang dihantar melalui kabel. Okey, so kuasa yang dihantar boleh dikira dengan menggunakan rumus P sama dengan V darab I. Okey, ini kita dah belajar dalam sebelum ni ya. P sama dengan V darab I. Ini kuasa yang dihantar. Kuasa yang hilang kita pakai yang atas ni. Okey, P sama dengan I kuasa 2R. Ini untuk kehilangan kuasa ini. Okey, seterusnya yang keenam, maka arus yang mengalir melalui kabel. So arus yang mengalir melalui kabel kita boleh kira dengan menggunakan rumus daripada rumus P sama dengan VI. So I dia ialah kita ambil nilai power bahagikan dengan nilai voltan. Okey, voltan yang melalui kabel tersebut lah. Okey, so ini bermaksud arus yang mengalir melalui kabel adalah berkadar songsang dengan beza keupayaan. Okey, so daripada kes ni untuk mengurangkan nilai arus, okey, so kita tingkatkan nilai voltan. Sebab apa? Arus dan juga beza keupayaan dia adalah berkadar songsang. Alright. Okey, next. Isu dalam penghantaran. Okey, yang pertama ialah penghantaran melalui bawah tanah atau di atas tanah. Okey, so kita ada, kalau di kabel voltan lampau tinggi adalah cara yang lebih murah untuk menghantar kuasa pada jarak yang jauh. Okey, so dia akan gunakan satu kabel lah. So kabel ni dia akan bawa nilai voltan yang tinggi. So kita panggilnya ialah voltan lampau tinggi. Okey, untuk mengelakkan percikan elektrik, cara yang berkesan ialah kita salutkan penebat pada kabel untuk memastikan ruangan udara yang besar di sekeliling. Okey, so nak mengelakkan percikan lah. Alright. Kabel perlu digantung pada tiang. So biasanya kabel-kabel ni tak letak di bawah lah, perlu digantung tempat tinggi lah. Terutama kalau menggunakan super grid. Super grid ni memang tinggi lah. Kadang-kadang hingga berapa meter tinggi lah, memang tinggi lah. Alright. Next, kos kabel. Okay, so kabel kuprum mempunyai rintangan yang rendah tetapi kos dia adalah tinggi. Okay, so dalam kes ni untuk mengurangkan rintangan terpaksa menggunakan kuprum. Tapi walaupun kuprum ni dia punya kos dia tinggilah sikit. Seterusnya kita ada kabel aluminium. So kabel aluminium biasanya digunakan sebabnya ringan, rintangan dia rendah dan kosnya adalah lebih rendah. So boleh menggunakan sama ada menggunakan kuprum ataupun menggunakan kabel aluminium. So ada dua jenis lah. Okey. Apakah kebaikan? Okey, kita sambung dulu yang bawah ni. Okey, kebocoran cas antara kabel dengan bumi. So untuk mengelakkan kebocoran cas, kabel aluminium elektrik disokong oleh menara kawat yang tinggi. Okey, berbahaya jika disambar dengan peti. So kabel ditebat dengan porselin ataupun kaca supaya kabel tersebut tidak bersentuhan dengan menara kawat elektrik. Okey, so ini nak mengelakkan daripada kebocoran lah. Okey, berbahaya jika dilanggar. Okey, sini antara isu-isu. Untuk mengelakkan daripada pesawat tak nampak kabel, okey, so lampu dipasang dan juga penanda khas dipasang pada menara kawat. Okey, so dekat kabel tu kadang-kadang kamu nampak ada benda bulat besar. Pasal itu adalah untuk supaya kapal terbang ataupun jet. Jet yang lalu kan. Jet biasanya terbang tinggi, kapal terbang yang biasalah. Okey, helikopter dan sebagainya, supaya dia nampak dia punya kabel tu, dia letak ada pembulat dekat situ. Alright. Okey, ada lagi? Okey, so kita tengok dekat. Okey, apakah kebaikan sistem rangkaian grid nasional? So pertama ialah mudah dikendalikan. Yang kedua ialah penggunaan tenaga elektrik berterusan tanpa gangguan. Ketiga, mengurangkan kos penjanaan. Yang keempat, mudah dikawal dan mudah diselenggara. Okey, so untuk yang ni, untuk bawah-bawah ni, penerangan ni kamu baca ini ya. Alright, next kita tengok latihan. Okey, sedikit latihan. Okey, soalan yang pertama. Bilangan lilitan dalam gegelung primer dan gegelung sekunder pada transformer masing-masing ialah 60 dan 250. Okey, so macam biasa untuk soalan pengiraan, pertama ialah kamu keluarkan isi. Okey. Dan yang kedua ialah kamu kena tentukan rumus yang nak dipakai, dan yang ketiga barulah kita menggunakan gantian.
Okey, so yang pertama, gegelung primer. So NP dia ialah 50. Okey, NP dia adalah 50 dan juga gegelung sekundernya ialah 250. So NS ialah 250. Apakah beza keupayaan output? So dia nak tanya ialah VS. Okey, soalan dia nak tanya ialah VS jika bekalan kuasa yang digunakan adalah 12 volt. So 12 volt menunjuk pada VP. Okey, so rumus yang kita guna pakai ialah kamu ambil sekunder bahagi dengan primer. So apa-apa sekunder lah. Tak kisahlah. So kamu nak letak N di depan pun boleh, kamu letak VS di depan pun boleh. So tak kisahlah. Okey, so dalam kes ni yang penting ialah sekunder mesti duduk atas lah. So kalau kamu letak NS, so bawahnya ialah NP sama dengan VS bahagi dengan VP. Alright, so gantian apa yang nak cari? So kamu nak cari ialah VS so kita nak cari ialah VS. So pindahkan rumus. So kamu akan dapat NS darab dengan NP VP sorry sini Okey, NS okey yang ni salah ni. So cuba tukarkan. Okey, so kita akan gunakan rumus. So gantian pindahkan rumus saja. So NS darabkan dengan VP bahagi dengan NP. Okey, so di mana NS ini ialah 250 darabkan dengan voltan primer dia adalah 12 bahagikan dengan bilangan lilitan gegelung primer ialah 50. Okey, so berapa kamu dapat? So perkiraan jawapannya kamu dapat 60 volt. So dia punya voltan sekunder dia ialah 60 volt. Alright. Okey, untuk yang kedua. Okey, so kamu cuba tengok dapatkan jalan kira yang betul dan jawapannya adalah 25. So kalau kamu dapat ni betul lah. Okey, so nak pastikan. Okey, yang mana satu primer, yang mana satu sekunder. So primer biasanya menggunakan arus ulang-alik. So untuk ni 240 ialah VP lah. So dekat sini diberi mentol lah. So output dia dijanakan 12 volt. Okey, pada mentol dekat situ. So di sini adalah VS dia. Okey, kamu cuba soalan nombor 2. Okey, cikgu terangkan soalan nombor 3. Okey, transformer injak turun disambungkan ke bekalan kuasa 240 volt memberikan. Okey, so disambungkan dengan disambungkan dengan bekalan kuasa 240 volt. Okey, so dalam kes ini dia punya VP dia adalah 240 dan kuasa memberikan kuasa 90 watt. Okey, so kuasa ni ialah memberikan so memberikan kuasa merujuk kepada kuasa output, V output lah. Kepada komputer riba dia punya komputer riba. So daripada 240 volt kepada kuasa 90 watt ke komputer riba nilai voltan dia beza kepada dia ialah 30 volt. Okey, disambungkan kepada transformer injak turun. Okey, so apa yang dia nak cari? Okay, so ini andai transformer adalah unggul. So unggul maksudnya dia punya kecekapan dia adalah 100% lah. Maksudnya tadi ada kita abaikan kehilangan kuasa, kita abaikan. Alright, yang pertama dia tanya ialah arus dalam gegelung sekunder. Okey. Alright, so nak cari arus diberikan so dekat soalan diberikan PS, okay, power untuk sekunder ialah 90 watt. Okay, dia punya VS dia, voltan output dia ialah 30 volt. Okay, so apa lagi dia bagi? Bekalan kuasa VP. So VP diberikan ialah 240 volt. Okay, so nak cari arus. Okay, so nak cari arus pada gegelung sekunder. So kita akan tengok pada yang sekunder je lah. Okay, rumus yang kita kena pakai ialah P sama dengan IV. Okay, di mana disebabkan digunakan adalah sekunder. So kita gunakan power sekunder, arus sekunder dan voltan sekunder. So kamu nak cari adalah IS. Okay, so IS PS bahagi dengan VS. Okay, so PS dia berapa? 90 bahagi dengan VS dia ialah 30. So kamu dapat dekat sini ialah 3 ampere untuk IS So kita dapat 3 ampere. Okey, yang kedua, arus dalam gegelung primer. So disebabkan dia tidak ada kehilangan kuasa, so power input P in adalah sama dengan P out. Alright, so dekat sini P in ialah P sama dengan IV Okey, P sama dengan IV, P out pun sama dengan IV juga. So yang ini ialah P in
primer, IP VP sama dengan RS darab dengan VS. Okay, so cikgu pindahkan dekat sini. Okay, so IP darabkan dengan VP sama dengan IS darab dengan VS. Okay, so dekat sini kita dah ada kan kuasa output dia ialah 90. So cikgu letak terus 90 lah. So dia nak cari ialah arus dalam gegelung primer. Okay, so kamu letak IP sama dengan 90 bahagi dengan VP. Okay, so 90 bahagi dengan VP, so berapa nilai VP? Voltan primer tadi ialah 240 volt. Alright. Okay, so 90 bahagi dengan 240, kamu dapat 0.375 ampere. Okay. Okay, apa lagi dia tanya? Arus sahaja. Okay. Okay, so ada dua keadaan sama kamu nak guna rumus IP VP sama dengan IS darab dengan VS, ataupun kita ambil sahaja kuasa input sama dengan kuasa output. So cikgu menggunakan kaedah yang kedua lah. Mana-mana saja kaedah yang mudah kamu boleh pilih. Okay, next. Soalan nombor 4. Okay, ini cikgu tunjuk. Alright, rajah menunjukkan 12 volt 12 volt dan 48 watt mentol menyala dengan kecerahan normal bila disambungkan dengan bekalan kuasa 240 volt. Okey, so dekat sini diberikan 240 volt ni ialah dia punya VP dan 12 volt ni ialah VS. Okey, so 48 ni ialah PS, power sekunder, power output lah. Alright, A. Bilangan lilitan gegelung primer. Okay, so diberikan. Okay, so dekat sini dia berikan NS. Okay, so untuk kaitkan yang ini, bilangan lilitan gegelung primer dan juga sekunder. So yang ni kita akan menggunakan rumus yang ni. Okay, rumus untuk pengiraan transformer. So NS per dengan NP sama dengan VS per dengan VP. Okay, so pertama ialah kamu kena keluarkan dulu isi lah. So isi tadi kita dah tahu dia punya VP dia ialah 240 volt. Okay, dia punya NS daripada gambar raja 200 lilitan. Kemudian apa lagi? Kita ada VP VS. VS dia ialah 12 volt. Dan arus, okay, IP so dekat pada gambar raja kita ada IP 0.3 ampere. Alright, so A, bilangan lilitan gegelung sekunder. Okay, so benda apa yang kita kena ada? Okay, so kita nak cari ialah bilangan lilitan gegelung sekunder adalah NP. Okay, untuk cari NP apa yang kita kena ada? NS. Okay, NS kita dah ada. VS, okay, voltan sekunder pun kita dah ada, dan juga VP. VP pun kita dah ada. So tinggal untuk kamu buat gantian sahaja. Okay, so NS berapa? So NS sekunder ialah 200. Yang kita nak cari ialah NP sama dengan VS dia ialah 12 dan juga VP voltan primer dia ialah 240 volt dekat situ. Okay, so berapa nilai MP? So MP bila kamu buat gantian, kamu akan dapat nilainya bilangan lilitan gegelung primer adalah 4000 lilitan. Okey, kita tengok soalan yang kedua B. Arus dalam gegelung sekunder. Okey, so diberikan dekat sini power PS. Okey, so kita gunakan rumus P sama dengan IV. Okey, so untuk sekunder PS sama dengan IS darabkan dengan VS. Okay, so PS power dia tadi ialah 48, so IS yang kita nak cari. Dan juga berapakah nilai VS, nilai voltan sekunder ialah pada mentol 12 volt sahaja. So berapakah nilai IS? 48 bahagi dengan 12, kamu dapat 4 ampere. Okay, serta dekat situ. Okay, C, kecekapan. Okay, so untuk kira kecekapan, cara pengiraan kecekapan ialah kita akan ambil kuasa output bahagi dengan kuasa input darabkan dengan 100%. Okay, ini untuk rumus kecekapan lah. Okay, power output kita dah ada. Nilainya adalah 48 watt dan juga input kita tak ada. So untuk cari input kita menggunakan rumus P sama dengan IV. So input IN ataupun primer lah. PP, IP darab dengan VP. Okay, so IP darab dengan VP. So IP kita dah cari, so IP dah diberikan. Okay, so IP diberikan
0.3 ampere, dan VP voltan primer ialah 240 volt. So darablah dekat sini gantian output ialah 48. Okey, IP ialah 0.3 dan VP ialah 240, darabkan dengan 100%. So pengiraan kamu dapat 66.67%. Alright. Okey, untuk soalan nombor 5 dan soalan nombor 6, yang ni cikgu tinggalkan latihan kepada kamu. Okey, so cuba tengok soalan nombor 5. Okey, untuk A jawapan ialah 8 ampere. Dan dia punya kuasa yang hilang disebabkan oleh rintangan ialah 512 watt. B, kalau menggunakan nilai voltan 20 kV, 20,000 volt, so nilai arus yang mengalir ialah 2 ampere dan kehilangan kuasa hanyalah 32 watt. So try tengok jalan kira dapat ke tidak jawapan yang diberikan. Okey, so nombor 5 pun sama. Okey, so ni cikgu highlightkan sikit dia punya jawapan. Kira tu adakah kamu dapat dia punya nilai jawapan ni. Okey, so itu saja untuk video kali ini. So kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.